أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Pertama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana masih lagi Allah memberi kita umur untuk kita menjalani kehidupan kita setelah kita dibangkitkan daripada tempat tidur kita, yang daripada ianya adalah daripada kematian sementara kita. Dan sebagaimana doa yang Nabi tunjukkan, yang Nabi contohkan untuk kita ittiba', untuk kita mengikuti, itu kita ungkapkan apabila kita bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Iaitu kita mengungkapkan puji-pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'dama amatana, ba'dama sesudah, amatana kematian. Tidur adalah kematian, panggil kematian sementara kita, dan kepada Allah lah wa ilaihin nusyur, kita akan dibangkitkan. Jadi alhamdulillah, kita akan sambung kita punya talaqi kita daripada surah Al-Baqarah. Ini adalah lanjutan daripada pelajaran Iqra' yang kita telah pun lalui daripada awal tahun 2000, teringat dah hampir setahun lebih dah. Dan kita dah mulakan pelajaran daripada asas Iqra', kemudian kita masuk pelajaran tajwid, dan seterusnya kita talaqi ataupun kita praktikalkan, ataupun kita terjemahkan apa yang telah kita pelajari daripada pelajaran-pelajaran asas kepada membaca Al-Quran. So alhamdulillah, kita telah pun sampai kepada ayat yang ke-19 hari ini. Surah Al-Baqarah ni, juzuk yang pertama ni, dia terdiri daripada ayat yang surah yang panjang sekali ni. Itu dia ada 49 muka surat. So ada 286 ayat. 49 muka surat ni mewakili 2 juzuk setengah. Siapa yang ikuti pelajaran yang tadarus, dia akan baca 2 juzuk setengah tu pada surah Al-Baqarah sahaja. Daripada 30 juzuk Al-Quran, 2 juzuk setengah, dari 49 muka surat. Jadi 20 muka surat mewakili 1 juzuk. So mudah-mudahan kita terus istiqamah digunakan oleh Allah. Kita pelajari Al-Quran, kita qiraah membaca, kemudian kita mengambil panduan daripada Al-Quran tu. Itu tujuan dia. Kerana Al-Quran itu seperti mana yang kita pelajari daripada ayat surah Al-Baqarah ni, ayat yang kedua kan. Al-Quran itu dijelaskan zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan. Allah beri jaminan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Selain daripada itu, semuanya ada benda yang mungkin ada keraguan, tapi Al-Quran ada jaminan khas
Garanti daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada keraguan di dalamnya. Tujuannya adalah untuk hudan, petunjuk lil muttaqin. Kalaulah kita selalu minta petunjuk Allah, maka bukalah Al-Quran untuk kita dapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. So kita sambung ayat yang ke-19 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, buka pada muka surat 4. Buka pada muka surat 4. Kita tengok ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Panjang sikit ayat ni. Semalam kita habis pada ayat yang ke-18. Ni yang ke-19. Okay, hampir-hampir 2 baris ayat ni. So kita perhatikan bacaan kita di mana dia waqaf. Mungkin ada tanda-tanda waqaf. Dan kalau tak ada waqaf, macam mana dia waqaf ibtidak mungkin berlaku. So kita dengar. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Okay, perhatikan ayat ni sampai ujung ni dia ada satu je tanda waqaf kat sini. Okey. Tanda waqaf jim, iaitu waqaf jaiz, waqaf yang di mana kita boleh berhenti di situ ataupun kita menyambung kan. Tapi di sini tadi Ustaz Fakrul dia membaca sampai sini. Kemudian dia sambung sampai sini. Jadi sebelum tanda waqaf ni dia ada sekali dia waqaf di sini. Okay, waqaf tidak, dan dia sambung terus sini. Dia tak ambil daripada belakang, so terus dia menyambung. Nanti kita tengok makna dia, macam mana ayat tu bersambung. Okay. Dan ada saja tempat-tempat lain kalau kita faham pada ayat ni, kita tahu nak berhenti dia lah. Tapi sebagai contoh dalam yang bacaan ni, dia berhenti di sini. Alright, so kita tengok ayat pecahan yang pertama tu sampai sini. Okey. Saya baca sekali, lepas tu kita tengok hukum tajwid dia. Aw kasaybim minas samaa'i fihi أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Dia berhenti sini tadi dan nanti baru disambung. So kita tengok ayat ni. Kita tengok sekali imbas apa yang telah kita pelajari supaya kita mahir pembacaan kita tu selaras dengan hukum tajwid bacaan dan juga makhraj huruf, sifat huruf. Jadi dalam baca Al-Quran itu perkara yang mesti kita ambil berat juga. Iaitu kita membacanya. Membaca mesti tepat pada seperti yang ditunjukkan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah. Okey, au kasaybim, au huruf lin sini. Ni hamzah betul makna ada hamzah ni bukan. Kan berbeza dengan hamzah wasal. Hamzah wasal dia kepala sad kan. So macam ni hamzah wasal ni hamzah kotak kita panggil. So dia ada baris. Kalau hamzah wasal dia tak ada baris ni. Jadi baca dia au, waw ni mati, huruf lin. Huruf lin. Au. Okey. Kasayyibim, ka huruf kaf, jangan au qasayyibim. Kadang sad ni tebal, kaf ni pun terpengaruh nak jadi tebal. Jadi kaf ialah huruf yang istifal, sifat dia nipis. Au kasayyibim, jadi masa kita baca tu betul-betul kan kat sini.
Kaf. Kaf ialah huruf makhrajnya pangkal lidah, tapi dia huruf yang nipis. Yang berdekatan dengan huruf yang tebal dia huruf qaf. Jadi au ka sayyibin, soy ni nipis, dia tebal. Soyi, ya mati, ya sabdu sini, so kena ni tebal, ni nipis. Soyi, sod, balik atas so, mati pada ya, soyi, jadi ada tasydid. Kalau tasydid ni maksud dia matikan dulu dengan ya, kemudian ya tu dibariskan bawah ni. Soyi, macam kita baca iya, jadi sod dengan ya ni mesti sempurna masuk dengan sukun tu. Soyi, jangan soyi. Jadi sod dengan ya ni tak masuk. Itu penting kita lihat tasydid betul tak. Kerana kalau kita hilangkan tasydid, itu kesalahan besar. Salah. Au ka soyibim, bunyi dia tu mesti kalau Melayu panggil tekan bunyi dia. Tapi secara teknikal kita faham bila tasydid ialah matikan dan dihidupkan balik dengan baris bawah ni. Jadi dia akan berhenti pada makhraj ya, iaitu tengah lidah, hurufnya nipis, dan ni ya tu dibariskan bawah pula. Au ka sayyibim, tanwin. Tengok tanda tanwin ni kan. Tanwinnya tak selari. Jadi ini adalah hukum bacaan. Apa hukum bacaan tanwin yang tak selari tu? Dia ada dua kemungkinan lah. Kalau kita tengok tanwin ni, kalau dari kita lihat dia, tanwin tak selari ni, kalau dalam hukum tajwid, tanda bagi rasam Osmani, dia ada mungkin izhar, idgham ataupun ikhfa, kan? Tanda tanwin yang tak selari ni. Kalau izhar dia selari, idgham tak selari, kan? Idgham dengan ikhfa. Jadi bila kita nak tahu idgham ataupun ikhfa, so huruf depan ni yang menentukan dia. Kalau huruf depan ni mim, nun sabdu, mim sabdu, waw dengan ya, itu hukum bacaan dia idgham ma'al gunnah. So di sini mim, kan? So bila kita tengok tanda tanwin ni, so kita masukkan idgham, kan? Jadi ba ni terus masuk dalam mim, bim. Dihilangkan nun, kan tanwin ada bunyi nun dia, kan? Sebab tu nun mati dengan tanwin tu, hukum bacaannya tu dalam satu keluarga lah, satu kelompok. Nun mati, ni mati tanwin. Kerana tanwin tu ada bacaan nun makhrajnya. Jadi bila kita nak baca dia, kita hilangkan bunyi, patutnya bin. Jadi bi saja masuk dalam mim. Bim, dan dia dengungkan pada mim ni. Jadi bila tanwin ada mim sadu, kita tak panggil dia wajibul gunnah walaupun mim sadu ni dengung. Jadi itu dipanggil idgham ma'al gunnah, masukkan beserta dengung. Okey. Au ka sayyibim, bim, bibir kita rapatlah mim sabdu, kan? Minas sama, sin, alif lam samsiah. Ada huruf hamzah wasal ni, kan? Jadi kalau ada hamzah wasal, baris ni terus masuk sini. Tu bagi idgham, bagi apa? Alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah daripada lam, daripada sin. Okey. Minas sama, masih ada sin sabdu juga sini. Pastikan minas sa. Okey. Jadi kadang ada yang tanya kenapa beza ni, tanda panjang ni, tanda atas bawah ni kan ada ni panjang pula. Tak, dia memang itu tak ada kena-mengena dengan bacaan. Cuma bacaan dia ikut aja baris atas, kan? Walaupun berubah tanda ni. Fathah tu, itu bukan tanda bezakan bacaan. Jadi minas samai. Okay, mad ini panjangan sebab sini ada huruf mad, kan? Baris atas ni huruf mad dia.
Dan mat ni ada tanda mat lazim atas ni, dan depan dia ada hamzah. Jadi kalau kita tengok mat macam ni, jadi dia panggil mat jaiz ataupun mat wajib. Kalau dia terhimpun dalam satu perkataan antara mat hamzah tu dipanggil mat jaiz, mat wajib muttasil. Kalau mat jaiz munfasil, ni hamzah dia tak ada rumah dia. Jadi dia dalam perkataan ni. So panjang ni, ma ni 4 atau 5 harakat. Au ka saybim minas sama. Ifi, huruf ma asli ya, baris bawah. Hi, ha, ni jangan panjangan. Fihi, tak ada, ni tak ada. Dia bukan ada huruf mat kat situ. Ada huruf mat ya kecil, tak ada. So kita baca pendek. Hi, zuluma, za tebal, huruf makhraj za. Itu sama dengan makhraj huruf yang nipis, huruf zal. Jangan huruf zai. Dia bukan makhraj yang ada buzzing. Dia makhraj dia, lidah kita antara dua gigi kacip tapi yang tebal lah. Dia sama dengan makhraj bagi huruf zal, huruf sa. Huruf yang makhrajnya lidah kita kat antara dua gigi kacip, terkeluar sikit tu. Tapi ni yang tebal lah. Zu, dengan zu. Zu, za. Zuluma. Okay. Ma, ada alif kecil sini. Jadi panjangan. Ni baris atas, huruf mat dia alif kecil tu. Zulumatu. Okay, kat sini tanwin pula. 99 tadi tanwin. Yang tak selari atas atau bawah ni 99. Ni pun sama. Bila kita tengok tanwin macam ni, dia ada dua kemungkinan. Ifa ataupun idgham. So tengok huruf depan dia. Idgham dia ada 4 je. Yang kita kena ingat idgham je. Kalau tanda macam ni bukan daripada huruf yang 4 tu, maknanya ikhfa lah. Kan? Cuma idgham dia ada 2 lagi, iaitu lam dengan ra yang tak berdengung. Ni yang dengung. Waw kan, nun sabdu, mim sabdu, waw dengan ya. Alright. Jadi dal ni asalnya dun kan, hilangkan nun tu. Jadi du masuk dalam waw. Masuk tu macam kita matikan lah, masuk. Then masuk bunyikan pada waw makhrajnya stay 2 harakat sebelum kita bariskan atas huruf waw tu. Du, du, du masuk stay 2 harakat pada waw makhraj ni. Jadi dia akan berdengung. Du wa bar, baru wa. Lepas dengung 2 harakat baru sebut wa ni. Wa bar, ra mati. Okey, ra mati sini tebal. Ra ni sebab ni baris atas. Jadi wa baru. Okey, tadi kita waqaf sini kan. Jadi bila kita waqaf, ra ni dah mati, wa bar, dan kita matikan dekat qaf ni juga. Sebab kita waqaf, kita berhenti. Jadi dia wa baru qa. Mesti bunyi qa aja ni. Okey, sebab qa tu adalah mati, huruf qaf bila dimatikan, dia bunyi suara hilang lah. Tapi dia ada qalqalah. Huruf qaf ni. Huruf qaf kan, ba, jim, dal, qaf tu bila kita matikan. Bila dia tanwin ni, dia tak adalah qalqalah, tapi sebabkan kita matikan sini nak berhenti, so dia ada qalqalah. Dan qalqalah ni dia panggil qalqalah kubra. Apa maksud kubra? Qalqalah yang kita lantunkan dia secara kuat sebab kita nak berhenti. Kan? Okey, tapi kalau kita menyambung ni, dia dah tak adalah qalqalah tu. Jadi qalqalah ni apabila dia sukun ataupun kita yang datangkan tanda sukun tu. Wa baruqa. Kan? Jadi ra ni tebal. Bar dia sebut qa. Jadi bunyi dia tu ialah bunyi qalqalah saja tinggal. Sebab suara kalau dimatikan huruf qaf, suara kita tertahan kan, macam kita baca out. Jadi dia terberhenti suaranya. Jadi yang hujung tu punya sifat lantunan bagi huruf qaf. Itu penting kita faham makhraj dan sifat huruf ni.
Okay, so kita tengok bacaan penuh sampai sini. Perhatikan, tarik nafas. Tu bagus dia baca Quran. Kita tarik nafas, tarik nafas dan perut kita akan ternaik. Dan start baca. Okey, bila kita dah tarik nafas dan baca. Okey, nafas tu akan kita keluarkan sikit-sikit masa kita baca, nanti dia akan sendiri keluarlah. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Saya lompat ni. Ni saya lupa tadi kan. Ra ni tebal. Ain ni bila dimatikan dia ada sifat tawasud. Jangan wara'. Dia wara'. Dia sikit. Dia kat sini sama. Sini tanwin. Masukkan. Dia wa ma'al unah. Sama kan huruf dia waw. Cuma sini ta, sini waw. Dal. Okey. Jadi wara'du wa barq. Barq. Mesti bunyi qa itu. Okey, sebab kita waqaf kat situ. Boleh? Okey, saya tunjukkan sedikit sebutan-sebutan itu yang penting ulama. Okey, so kita tengok ayat yang ke-19 tu. Yang ni baru bahagian yang pertama Okey. Auka kan kaf tadi. Auka soy so tu jangan muncul. Dia sod ialah huruf yang kita rapat gigi kita, dia bulat je mulut sikit. So dia ada sofir bunyi dia. Au huruf lin kan. Waw tu huruf dia muncung kan, makhraj dia. Au ka saybim tadi tanwin. Bim minas sama 5 harakat tadi kan. Fihi zuluma dha. Jadi dha ni lidah itu mana bulat kan. Dhu jangan zu. Kalau kita tak letak lidah kita kat sini masa kita nak sebut dha tu, dia mesti dimulakan lidah kita berada di sini. Dhu. Jadi bukan zu. Kalau kita rapat je gigi, lidah kita akan ke bawah. Tu huruf dia bukan, makhraj dia bukan sama dengan makhraj huruf zai. Dia zal. Okey. Zulumatu ta. Tu jadi ta. Tu wa ra'. Ra tebal ni angan ain. Ra'. Dengan ra'. Ain ni huruf dia ada sifat tawasud. Tawasud ni maksud dia ra'. Ni ain dia tu dia ada sedikit terlajak bunyi dia tu. Sedikit. Itu maksud tawasud. Jadi kita kena beza. Kalau hamzah dia wa ra'. Itu hamzah. Ain wa ra'. Sikit. Dia kat sini tapi lembut dia bunyi dia. Wa ra'. Kan? Macam kita baca dalam Fatihah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka jangan sampai lebih-lebih tekan dia ke bawah. Dia sikit tengah-tengah kan. Tapi suara tu dia ada sedikit terlanjut. Itu dia supaya kita mudah nak bezakan dengan hamzah. Kadang-kadang kita hamzah tu bunyinya dekat-dekat. Tapi hamzah sifat jelas beza dia lah. Hamzah kalau disukunkan dia ada sifat dia panggil syiddah, dia terhenti. Ma'kul, ain dia jadi dengan itu kita mudahlah nak bezakan huruf sebutan. Wa ra'du, dal tadi ta ni dal. Du sama makhraj ta dengan dal kan. Du wa barq. Baur ra ada takrir ra tu baur qa mesti bunyi qa tu, dan dia jangan lambat pula bunyi qa tu dia terus saja. Cuma dia qa
tu dia kuat sebab dia lantunan untuk kita waqaf, berhenti. Boleh. Au ka soy, au ka soy. Jadi nak mudahkan tu pergerakan mulut kita tu. Au ka soybim. Jangan au qasaybim, tu qaf lah nanti. Itu pun kesalahan besar, kita menukar huruf kaf dengan qaf sebab dia dekat makhraj dia. Yang kebetulan pula sad tu sebelah dia. Jadi sad tu dia tebal. Jadi biasanya kedudukan huruf yang sebelumnya nipis dan lepas tu tebal. Kadang-kadang kita mudah nak terpengaruh oleh huruf kaf yang nipis tu, kita tebalkan. Jadi au qasaybim, dia au qasaybim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Okey, boleh. Jadi mudah-mudahan apa yang kita tengok tu kita faham dah. Apa yang kita belajar dulu mungkin banyaknya teori, praktikalnya sedikit. Tapi bila kita tengok banyak macam bentuk ayat yang kita nak baca, so dia akan mendatangkan lebih pemahaman. Allah kurniakan kita memahami, baca, macam tu bunyi dia. So kita tengok bahagian seterusnya. Okey, jadi dia sambung sini. Sampailah sini. Tarik nafas, saya baca sikit. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Ada ta sini. So sini ada tanda waqaf, jim. Qaf jaiz kita panggil. So kita tengok ayat ni sekali lalu dia punya hukum tajwid dia. Yaj'alu, jim. Bila huruf jim dia huruf qalqalah, ba jim dal qaf ta. Yaj. Okey. Yaj'alu, jangan yaj'alu. Dia kalau kau beza qalqalah sini berhenti dengan qalqalah menyambung. Dia panggil qalqalah sughra. Yaj. Dia jangan ada lantunan dia kuat. Jangan kita baca yaj'alu, dia yaj'alu. Tu panggil sughra. Okey. Yaj'alu, ada waw panjang. Na'asa sekali sod tebal juga. Bi'ahum mimati. Baca jelas. Fi adha, fi bari bawah rumat dia ya. Kalau kerana ada hamzah sini ada tanda mat lazim. Kalau tadi kita tengok sini kan alif, ni ya sebab rumat kan ada, waw ya pun ada Jadi bila berbaris bawah rumat dia ya. Jadi ya ni ada tanda mat lazim. Okey. Di sini ada mat badal sini depan ni hamzah kemudian diikuti huruf mat. Jadi bila mat badal walaupun hamzah ni tak ada rumah dia tapi mat badal asalnya ada rumah dia. Tapi sebab ada dua kali hamzah tu so dia letaknya alif sini. Jadi bila ada mat badal, okey, huruf kedudukan huruf mat dengan hamzah ni terpisah. Bila ada mat badal. Jangan keliru dengan ni betul-betul dalam satu perkataan. Ni ada lepasnya ada mat ni. Jadi bila mat badal dengan adanya kat situ adanya mat, jadi mat tu dipanggil mat jaiz bukan mat wajib. Yang kita hamzahnya ni tak. Dia bila ada hamzah maknanya lepas mat lazim ni ada tanda ni hamzah kita diikuti pula dengan mat badal. Jadi itu terpisah. Itu panggil mat jaiz munfasil. Tapi panjangnya sama jelah fi tu. Fi adza ni hamzah ni ada mat ni. Ni panggil mat badal, tak panggil mat asli jadi hamzah bila diikuti dengan huruf mat itu panggil mat badal. Selain daripada itu kita panggil mat asli kan. Huruf hijaiyah lain tu.
Okey, mat badan ni ada kaitan dengan cara tulisan lah. Jadi panjang ni. Ada alif ni. Mat. Ini mat asli lah. Azanihim. Mim mati kan. Ni ha baris bawah. Mim ni tak ada tanda, nampak? Okey. Tadi kat sini kita nampak mim ada tanda kan. Mana tadi? Oh, sini tak ada Kalau mim ada tanda mati kan selalu kita panggil kan. Ni, sini mim mati ada tanda tu izhar syafawi. Kan, baca jelas. Tapi sini mim dia tak ada tanda mati. So depan dia mim. Tu dia panggil idgham mislain. Idgham. Bila mim dengan mim bertemu. Jadi bacaan dia terus masuk dalam mim sabdu ni. Azanihim, 2 harakat. Minas alif lam samsiah pada sad ni. Nas jangan minos, minas. Sad yang tebal, na ni nipis. Okey, minas so tebal, sawa nipis, wa ada mat alif kecil sini. Okey, ni waw baris atas. Iqi qaf. Qaf kena tebal. Walaupun dia berbaris bawah, jangan iki nanti huruf kaf. Iqi hadarul maut. Ha ni ha pedas. Zal. Jangan sebut zai, zal. Rol. Okey, rol ni tebal, alif lam qamariyah. Maut. Okey, bila kita waqaf sini, sebelum kita nak waqaf pada ta yang kita letakkan tanda mati sini ada waw yang bertanda sukun, bukan huruf mad. Okey. Waw pada sukun ialah huruf lin. Jadi bila kita waqafkan jadi mad lin. Mad lin tu maksud memanjangkan dengan adanya huruf lin kat situ. Jadi huruf lin, mad lin ni panjangnya sama macam mad arid disukun, 2, 4 atau 6. Bezanya mad arid disukun, dia terus kalau baris atas hurufnya alif, kalau baris bawah hurufnya ya. Kan, kalau baris depan hurufnya waw. Tapi ni ada tanda mati. Jadi ini huruf lin. Jadi dia akan baca mau tu. Jadi lepas kita dah sukun pada waw tu baru kita panjangkan. Jangan daripada ma ni, pada mati. Lepas kita dah sukunkan mau. Hadarul maut. Mau tu. Barulah kita panjangkan 2 atau 4 atau 6 harakat sebelum kita berhenti pada ta ni. Iaitu huruf ta bila kita berhentikan ataupun kita waqaf, dia ada sifat hamas. Hadarul maut. Letak pada makhraj je, lepaskan. Nafas kita akan teralir keluar. Dia panggil hamas. So kita tengok bacaan dia. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Ujung dia tu ada ta. Okey, boleh. Panjang ayat ni. Okey, so dia berhenti kat situ. Okey, yaj'aluna dengan a pula, di a hamzah. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas so tebal minas sawa wa iqi qaf iqi hadarul maut hadharul alif lam ra tebal ra ini hujung tu hadarul maut huruf lin kan panjang aja maut. Sebab tu huruf lin kita panggil. Dia lunak, senang dia bila dia kita nak waqaf tu kan. Maut. Dah. Sini lepaskan. Dia akan keluar hamas dia. Nafas kita. Kalau sifat
syiddah lawannya rukhawah. Itu sifat suara. Kalau hamas lawannya jahar. Al-jahru. Jahar tu tertahan nafasnya. Kalau terkeluar nafasnya tu dipanggil hamas ataupun mahmus. Boleh. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Dia start tu kan, maut. Dan relax baru sambung ayat seterusnya. Okey, boleh. Dan kita sambung ayat yang sambungannya pada okey, dan sini jim dan sambung. Wallahu muhitun bil kafirin. Okay. Wallahu hamzah wasal ni lafaz nama Allah, lam lafzul jalalah. Okay. Bila waw ni bagi atas kan, lafaz ni dipanggil lam lafzul jalalah tu akan baca tebal. Lo dia tak baca la, dia tak baca wallahi, wallahu, wallahu. Jadi waw ni kan sabdu sini, wal dulu nipis. Lo yang balik atas ni baru tebal, lo. Jangan wallahu, dia wa, tetap nipis. Okey. Hati-hati bila kita sebut nama lafaz nama Allah ni. Jangan selalu kita sebut sebab lam ni tebal, kita tebalkan semua daripada belakang macam tadi ya. Kan? Yang saya sebut tadi kan kalsoy. Okey, jadi sini wallahu. Jadi wal dengan lam mati dulu kan, sabdu ni mati kan, wal ni nipis lagi, lo ni barulah yang dibacakan 2 harakat lo tu. Wallahu muhi. Ada huruf mat sini. Muhi ha pedas tu panjangan 2 harakat. Muhitu. Tengok to, ni tanda tanwin ni tanda tanwin ni adalah penunjuk bagi hukum bacaan iqlab. Okey. Apa maksud iqlab? Menukar. Dan asalnya to ni bunyi dengan nun kan. Tun, to, tun kan. To, ti, tu, pon kan. Patutnya tebal kan. Pon, tin, pun kan. Tebal kan. Jadi kat sini depan dia huruf ba. Jadi patutnya tun tu kan, kita tukarkan pada mim. Sebab tu dia penunjuk dia mim ni. Kita suku tukarkan bunyi itu kepada mim. Pum. Pu, tum kan. Patutnya tun, tapi iklab tukar. Tum, ada mim. Asalnya to dengan nun, tun. Ni to gantikan dengan mim. Dia didengungkan macam ikhfa syafawi. Bil kafirin. Okey, bil hamzah wasal ni tu maksud lam, ka ada alif mat sini, fi okey, ra baris bawah nipis, dan kita wakafkan pada hujung ayat, panggil mat arid disukun sebab sini ada huruf mat. Okey, wallahu muhitun bil kafirin. Ba jadi dia baca wallahu wa. Kemudian wa wal. Dan lam yang kedua baru tebal kan. Wallahu. Macam kita sebut nama Allah juga, Allah. Jangan macam Bangladesh atau Pakistan dia sebut Allah pula. Kita kena jagalah dengan lafaz nama Allah. Jangan kita buat main-main ataupun kita baca kita tak ambil berat pun. Ini adalah lafaz nama Allah. Kerana Al-Quran menyebut innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sebut nama Allah gemetar. Nama Allah, nama yang paling agung. Yang itu lafaz lam, lafaz lafzul jalalah. Okey? Jadi baca dia betul-betul wallahu
Wallahu muhi, ha balik bawah tu dengan ya, hi pun, patutnya pun kan, dia tebal kan, ta huruf ta dekat sini kan, dengan huruf ta makhraj, tapi dia tebal. Jadi asalnya pun kan, pun ada nun. Jadi bila digantikan jadi mim, pum bibir pula. Dari nun lidah ke langit-langit kan, tukar pada bunyi bibir, dan ba pun huruf bibir kan. Jadi dengungnya tu direngankan mim tu dulu, dan barulah sambut dengan huruf ba pada bibir juga. Wallahu muhitum, dia tak boleh rapat, jangan tum mim sabdu. Wallahu muhitum, kontrol sikit, jangan tu dah mim sabdu. Jadi ringan dengan sikit sebelum kita sebut ba. Bil, kontrol sikit. Kalau nak jejak pun dia lembut saja pada bibir bawah. Ringankanlah, maksud dia ringankan sentuhan tu, ataupun berenggangkan sedikit. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan ingat ta tu tebal. Jangan ta tu nanti kita jadi ta. Dia kena lain sikit sebab dia ta tu tebal. Bil kafirin. Bil alif lam qamariyah. Kaf ada mat alif situ. Kafirin. Matikan pada nun. Jadi kat situ ada mat arid di sukun. Alright. Panjang dia 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi sambungan daripada ayat tu sikit saja. Wallahu muhitun bil kafirin. Kat sini ta, jangan dia ta, dia masih lagi bulat mulut kita tu sebab ta tu tebal. Okey, so kita baca penuh dia. Au ka sayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Berhenti situ kan. Jadi ambil nafas baru, walaupun situ bukan kita ada tanda waqaf kan. Jadi kita berhenti dengan sempurna, kita berhenti pada makhraj tu, kita sukunkan. Kemudian kita tarik nafas semula. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Berhenti situ kan, baru tarik nafas baru. Wallahu muhitun bil kafirin. Boleh. Banyak yang kita pelajari daripada ayat ni, potongan daripada ayat ni banyak sekali kita dapat lihat hukum tajwid yang kan boleh memberikan kita penjelasan, kemahiran kita, makhraj huruf. Itu pentingnya kita belajar makhraj huruf. So insya-Allah hari Sabtu ni kita akan adakan satu seminar khas tentang makhraj dan sifat huruf berasaskan ataupun ambilan daripada bacaan surah Al-Qadr. Sempena Ramadan akhir 10 malam terakhir ni ada satu bulan, ada satu malam yang Allah panggil malam Al-Qadr. Apa dia malam Al-Qadr? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. So ada pengisian juga malam tu. Jadi kita kena isilah, kita faham ayat tu. Jadi insya-Allah kita cuba kupas beberapa makhraj huruf daripada ayat tersebut. Kita jadikan dia sebagai pemahaman tentang cara bacaan yang betul dari sudut makhraj dan sifat huruf. So insya-Allah hari Sabtu 1 bulan 6 kita akan adakan seminar live. Masuk yuran dia committed pada Allah saja. Okey, mudah-mudahan itu menjadi satu amal
yang kita memperkukuhkan ilmu supaya ibadah kita tu benar betul pada jalan Allah. Baik, so kita lihat sedikit siapa yang nak join dia kena boleh PM ataupun DM. Nanti saya bagi link dia, so boleh klik link tu dan boleh daftar. Kita sangat mengalu-alukan supaya kita dapat kobarkan spiritual kita, semangat dalaman kita untuk kita mengambil satu perkara yang sangat besar yang Allah beri pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak terhingga. Satu pemberian Allah, tapi naklah kita usaha untuk mendapatkannya. Dan usaha tu naklah kita sandarkan juga dengan ilmu dia. Okay, so kita tengok terjemahan dia. Ustaz Ahmad Tirmizi Abdul Rahman, Syekh Abdullah Basfah. Terjemahan. Okay, kita tengok, lihat ayat yang ke-19 ni. Atau seperti orang yang ditipu hujan lebat dari langit, disertai gelap gelita, kuruk dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya kerana mendengar bunyi petir, sebab mereka takut mati. Dan Allah meliputi orang yang kafir. Ini sekali lagi Allah memberi perumpamaan. Sebelum ni kan ayat yang ke-18 Allah telah beri perumpamaan juga. Allah kata orang yang tidak diberi petunjuk ni seperti orang yang menyalakan api dan apabila meneranginya Allah hilang, lenyapkan. Zahaballahu binurihim, Allah lenyapkan, dan watarakahum fi zulumati, dan mereka meraba-raba berjalan dalam gelap tu. Dan Allah panggil mereka tu sumum, mereka tuli, bukmun, mereka pekak, umyun, dan mereka buta. Fahum la yarji'un, dan tidak mereka kembali, terdapat kembali. Okay, ataupun Allah bagi lagi perumpamaan au kasayyibin. Tadi kita dengar kan, iaitu atau seperti, Allah bagi ulang balik. Tadi dah bagi perumpamaan kat atas, Allah bagi mereka ni, Allah dah bagi tu mereka ni tuli, pekak, buta, dan mereka takkan dapat kembali. La yarji'un, tidak mereka kembali. Allah bagi lagi, mereka ni macam mana, atau kasayyibin, seperti hujan yang lebat, minas sama, daripada langit, di dalamnya kegelapan, fihi zulumat, padanya kegelapan. Hujan lebat daripada langit, di dalamnya kegelapan. Wa ra'd, ada guruh. Wa barq, ada kilat. Kemudian mereka menutup, yaj'alu, mereka menjadikan jari-jari mereka tu menjadikan sumbatan yang masuk ke telinga mereka. Ke dalam telinga mereka, azanihim. Kenapa jadi macam itu? Minas sawa'iqi hadzarul maut, kerana mereka takut mati. Dan Allah kata wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah itu meliputi. Mereka tidak boleh buat apa sekalipun. Allah tu maha mengetahui, dia meliputi, tak terlepas apa yang mereka lakukan, keingkaran yang mereka lakukan terhadap apa yang disampaikan supaya mereka taat. Mereka takkan terlepas. Allah kata Allah muhit, Allah itu dia maha meliputi bil kafirin, terhadap orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Okey, jadi Allah jelas memberi perumpamaan kan, wa ra'dun wa barq. Dalam kegelapan tu mereka menutup telinga, seolah apabila diberikan berita-berita yang disampaikan supaya mereka berada pada jalan yang lurus, jalan yang terang, tapi mereka malah menutup telinga, tak nak dengar. Sebab tu Allah bagi perumpamaan ini, yaj'aluna asabi'ahum, mereka menutup ataupun menyumbat fi adhanihim, pada telinga mereka, kerana takut
minas sawa'iqi hadharul maut. Kemudian takut mati kan. Tapi Allah dah kata wallahu muhitum, apa pun perkara-perkara yang mereka lakukan, mereka tidak akan terlepas sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Mungkin kita kata kafirin tu selalunya kita nisbahkan dengan orang yang kafir, orang yang tidak Islam kan, kita kata non Muslim. Tapi kafir di sini adalah orang-orang yang ingkar. Jadi mungkin kita tidak terlepas daripada perkara itu, kita melakukannya. Jadi kita mohonlah pada Allah. Sebab tu kita selalu mohonkan keampunan. Kadang-kadang dalam kita menjalani kehidupan, ada kemungkinan kita melakukan ataupun curang kepada ketaatan yang Allah suruh kita lakukan. Okey. Jadi kita mohonkan keampunan. Sebab tu dalam bulan Ramadan di antaranya ialah bulan keampunan. Bulan yang terang-terangan diberi ganjaran yang besar. Dalam masa yang sama diampunkan dosa kita kan. Sebab tu hadis kan selalu kita dengar dalam bulan Ramadan ni, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lakum ma taqaddama min zambi. Dalam ayat lain Allah kata apa tujuan Ramadan? Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nampak? Di situ Allah beri keampunan. Di sini dengan keimanan Allah beri. Di sini Allah kata Ramadan tu bila kita berpuasa dengan keimanan, bukan berpuasa kerana Ramadan. Berpuasa keimanan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpuasa tu kerana Allah. Sebab tu sepatutnya bulan Ramadan, bila dia keluar Ramadan, sepatutnya kita berpuasa. Amalan ibadah kita yang kita buat tu mesti diteruskan. Bukan bila dah Ramadan habis, kita pun habis. Itu kerana puasa kerana Ramadan tu. Kita puasa ialah kerana Allah. Sebab hasil dia ialah la'allakum tattaqun. Mesti zahirnya ketakwaan kita kepada Allah. Apa dia ketakwaan? Mentaati Allah dan menjauhi segala larangan. Dan panduan dia yang kita nak kita ikuti, inilah Allah kata, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nampak? Petunjuk bagi orang-orang yang nak bertakwa. Dia ada relate tadi kan, puasa, ibadah-ibadah ni zahirnya ialah untuk ketakwaan. Kat mana kita nak ambil jadi orang bertakwa? Al-Quran. Jadi dia relate antara semua rukun iman kan, rukun iman dengan rukun Islam. Jadi itulah mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita baca dan kita ambil kefahaman. Bukan saja kita nak benar bacaan kita, qiraah kita. Itu pun penting. Kerana Al-Quran tu naklah kita itibak, mengikut. Kita tak boleh sesuka hati kita je baca atas kehendak kita. Dia ada cara bacaan, tata cara yang Nabi tunjukkan. Begitulah dalam pengamalan dia. Dia bukan setakat berhenti kepada pembacaan, tapi naklah dilepas ke dalam hati kita, dada kita. So Allah bagi jelas tentang perkara-perkara ni. Kita baca ayat ni sebenarnya, kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah yang mula kita baca dulu, kan kita ada minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Okey. Jalan yang mula-mula kita minta apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan selepas daripada ayat itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah tunjukkan jalan yang benar tu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan yang bukan, yang dimurkai oleh Allah, Allah bagi nyata kat sini. Allah tunjukkan. Apa lagi yang kita tak dapat panduan kan kalau kita baca. Jadi dan itulah kita mudah-mudahan sajalah bila kita baca Al-Fatihah, inilah apa yang Allah paparkan tentang orang yang kita nak ikut jalannya, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita minta jalan lurus. Jalan apa? Jalan orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Itu kita boleh tengok dalam surah An-Nisa. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan ada kita minta, bukan saja minta jalan yang lurus, jalan apa dia yang Allah dah ada tunjukkan sampel dia. Orang yang telah mengikuti Al-Quran ni, Nabi, para sahabat dan tabi'in, dan Allah beri mana dia orang yang dimurkai dan sesat tu. Dan kita minta
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah ayat yang kita sedang baca ni, ialah orang yang al-maghdubi dan orang yang al-maghdubi dan orang yang waladdallin, orang yang sesat. Kan jelas, kita nampak kan. Bila kita baca Al-Fatihah, itu yang kita nampak. Jadi dia akan mendidik diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang sepatutnya bila ibadah-ibadah solat, puasa, haji, zakat, semua adalah untuk menjurus kepada kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Dan sudah tentulah kitab panduan ni lah yang kita baca ni, kita ulang-ulang ni lah, itulah yang dia menjadi dia punya panduan keseluruhan hidup kita. Okay, jadi sekarang itu saja untuk pagi ni. Mudah-mudahan ada keberkatan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan daripada kita tawasul dengan apa amal kebaikan yang kita lakukan. Kita baca Al-Quran, mudah-mudahan itu satu daripada amal ibadah kepada Allah SWT yang kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah, dan Allah memberi kita kurnia limpahan bulan yang Allah berikan ganjaran yang besar, iaitu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Itulah yang kita kata Nabi, kita memburu malam Lailatul Qadar, mencari, bukan kita cari-cari, itu kita ibadah. Kehidupan kita mesti selaraskan dengan apa yang telah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi sekarang itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk menyedarkan saya sendiri yang menyampaikan, dan juga pada yang lain yang mendengarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.